Assalamualaikum. Kami ingin membentangkan perbincangan satu yang bertajuk perbandingan jenis-jenis kebudayaan kaum Malaysia, iaitu kaum Melayu dan kaum Cina. Kaum Melayu, dari segi bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu adalah daripada kelompok bahasa Austronesia. Bahasa itu dibahagi pada 3 jenis mengikut 3 kumpulan manusia berdasarkan kedudukan geografik masing-masing. 3 kumpulan tersebut adalah di Semenanjung dan Kepulauan Melayu yang meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Kedua, Melanesia dan Kepulauan sekitar serta 3 Polinesia dan kepulauan sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh Melayu ialah bahasa Melayu. Sebelum kedatangan Barat, tulisan yang digunakan oleh orang Melayu ialah tulisan Jawi, iaitu pengaruh yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kebudayaan kaum Melayu. Dari segi hukum adat, 2 jenis adat yang menjadi amalan penduduk Melayu di tanah Melayu, iaitu adat berbatik dan adat termenggung. Adat berbatik diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Adat ini menekankan konsep demokrasi dan masyarakat muafakat. Oleh itu, rajanya bukan berkuasa mutlak. Dalam adat ini juga pewarisan harta pusaka diutamakan kepada anak perempuan. Perayaan keagamaan. Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri setahun sekali yang diraihkan dalam bulan Syawal mengikut kalender Islam. Pada hari ini diraihkan sebagai hari kemenangan dan hari kegembiraan setelah semua umat Islam berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan mengikut kalender Islam, iaitu bulan sebelum bulan Syawal. Aidiladha, Hari Raya Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Pada hari ini, masyarakat Melayu akan berkorban binatang ternakan mereka sebagai mengenang kesanggupan Nabi Ismail mengorbankan diri demi ketaatan kepada Allah. Nuzul Al-Quran. Hari Nuzul Al-Quran merupakan hari ke-17 dalam bulan Ramadan sepenuh hari penurunan Al-Quran. Awal Muharram, hari pertama dalam tahun Islam, tahun Hijrah, iaitu hari pertama dalam bulan Muharram. Kesenian kaum Melayu. Wayang kulit. Wayang kulit merupakan persembahan bayangan patung yang menggunakan bahasa Melayu Siam Selatan. Seni hiburan ini popular di pantai timur, mengandisi unsur dan pengaruh pada Hindu dan Islam. Mayung, sejenis dramatasri berunsurkan negara Thai, gerakan tangan, jari dan posisi kaki. Alat muzik seperti geduk dan dobak. Kuda kepang, sejenis tarian yang mendapat pengaruh Hindu dan Islam, mengisahkan satu cerita, keadaan emosi umum dan dengan muzik. Monora, sejenis dramatasi yang mengisahkan Jataka Buddha bercirikan negara Thai yang diserat dalam kebudayaan Melayu. Pakaian. Sarung. Sarung boleh dipakai oleh wanita atau lelaki dalam bentuk baju kain kapas yang diikat di pinggang, mempunyai 3 sifat, iaitu kepala kain, badan kain dan tepi kain. Bagi wanita, sarung dipakai bersama baju kurung, dan bagi lelaki, sarung boleh dipakai bersama baju Melayu sahaja ataupun bersama seluar dengan dijadikan kain samping. Pakaian Siti Wan Kembang. Pakaian diraja yang masyhur di Kelantan, terdiri daripada 3 helai kain, iaitu sehelai kain sarung songket diikat 1000 di pinggang. Kain selendang dibeli di dada seperti dikemban, dan bahu terdedah ditutup dengan kain timah panjang yang ditenun. Biasanya dipakai
putih, tali pinggang dan tali. Baju kurung telup langa berasal dari Johor dan kini dipakai di seluruh negara oleh perempuan dan lelaki. Lelaki bajunya lebih pendek dan diletakkan 3 bucek. Perkahwinan berisik. Proses bertanya oleh keluarga lelaki terhadap keluarga perempuan sekaligus berjanji. Bertunang, persetujuan dan perjanjian antara dua pihak untuk melangsungkan akad nikah. Berlamin dan bersanding. Berlamin ialah tempat pengantin duduk berdampingan atau bersanding dan bentuknya bertingkat. Berlamin melambangkan singgah sana raja dan pengantin akan bersanding seumpama raja yang bersemayam di singgah sana kerana pada hari perkahwinan pengantin dianggap raja sehari. Kaum Cina, masyarakat turut mempunyai pengalaman kebudayaan dan adat resam. Antara amalan yang dilihat sebagai kebudayaan dan adat resam mereka ialah kalender Cina. Perhitungan hari orang Cina ini bermula dari hari pertama anak bulan dan berakhir selama 29 atau 30 hari. Setiap tahun mengenai 12 bulan dan setiap dikenali dengan nama bintang-bintang tertentu. Apabila cukup 12 tahun, nama yang pertama akan diulang. Keinginan mendapat anak lelaki pertama. Keinginan mendapat anak lelaki sememangnya kuat di kalangan masyarakat Cina kerana anak lelaki akan mengekalkan nama keluarga dan orang yang mengendalikan upacara roh kepada ibu bapa yang meninggal dunia. Pelajaran masyarakat Cina sejak dari beribu-ribu tahun dahulu amat mementingkan pelajaran. Di tanah Melayu dalam abad ke-19 dan ke-20, anak-anak Cina merupakan yang paling ramai bersekolah berbanding dengan anak-anak Melayu dan India. Masyarakat Cina beranggapan bagaimana miskin pun seorang itu bahawa mereka patut diberi peluang yang sama untuk diberi pelajaran. Pelajaran diharap dapat memajukan seluruh keluarga dan membantu sanak saudara kelak. Perayaan kaum Cina. Tahun Baru Cina. Perayaan ini mengutamakan perjumpaan keluarga yang diadakan menjelang hari tersebut. Masyarakat Cina memastikan sebelum perayaan ini menjelang, hutang-hutang dibayar dan semua akaun ditutup. Persediaan bagi perayaan ini dibuat sejak hari ke-24, bulan ke-12 lagi. Perayaan ini berlanjutan selama 3 minggu. Perayaan Hantu Lapar. Perayaan ini diraihkan pada hari ke-15 dalam bulan ke-7. Perayaan ini lebih popular di Pulau Pinang. Hari ini diraihkan sepenuh ingatan terhadap seseorang bernama Mu Lin yang juga dikenali sebagai Titi Sang Wang yang menyelamatkan ibunya daripada syaitan-syaitan yang kelaparan. Perayaan Kuih Bulan. Perayaan ini diraihkan pada hari ke-15 dalam bulan ke-5. Ia diraihkan sebenar menghayati kejayaan kumpulan pemberontak yang menentang pemerintahan kerajaan Mongol pada abad ke-14 di negara Cina. Kuih bulan dijadikan alat untuk menyampaikan mesej dalam intinya. Tanglong yang turut menjadi sebahagian daripada perayaan ini sebenarnya mengambil daripada kegunaannya pada waktu itu yang dijadikan sebagai media isyarat dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain. Pakaian. Dari segi pakaian, masyarakat Cina kini kebanyakannya telah menggunakan pakaian moden yang dibercirikan barat. Namun pakaian tradisi golongan wanita Cina masih digunakan hingga kini. Salah satu darinya ialah cheongsam. Cheongsam merupakan pakaian tradisional Cina yang dipakai oleh kaum wanita Cina. Cheongsam dikenali sejak berkurun lagi, iaitu 1920-an. Namun kewujudan pakaian itu tidak dipandang sepi. Hal ini demikian kerana pakaian ini mempunyai nilai dan identiti yang tersendiri. Walaupun pakaian itu terpaksa bersaing dengan pakaian-pakaian tradisional lain seperti pakaian tradisional kaum Melayu, baju kurung, pakaian tradisional kaum India iaitu sari. Namun pakaian ini terus dipakai terutama pada majlis-majlis rasmi. Cheongsam pada awalnya dikenali sebagai cheongsam atau bahasa Inggeris Mandarin Gown. Samfu terdiri daripada kombinasi blus dan seluar. Pakaian ini lebih kerap digunakan
oleh golongan tua. Sejenis lagi ialah Chonsa. Makanan. Dari segi makanan, makanan asal bagi masyarakat Cina di negara ini adalah nasi. Namun jenis makanan utama terdiri daripada Kantonis, Hokkien dan Xinhua. Jelas menunjukkan masyarakat Cina mempunyai identiti atau budaya mereka tersendiri. Budaya yang diamalkan cukup jauh berbeza dari budaya masyarakat tempatan dan kaum pendatang yang lain. Import ke atas pembinaan negara dan bangsa. Antara kesan-kesan yang diperoleh dari kepelbagaian budaya, wujudnya kepelbagaian masyarakat yang unik. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbagai kaum seperti orang Melayu, kaum Bumi Putra yang lain, Cina dan juga India. Keterbukaan atau toleransi antara kaum, kepelbagaian kaum ini menjadikan masyarakat yang wujud di Malaysia lebih unik, menarik kerana di dalamnya terdapat pelbagai budaya, bahasa, agama, muzik, tarian dan kesenian. Pakaian, makanan yang antara dikongsi bersama ialah Wujud beberapa aspek persamaan budaya. Walaupun setiap kaum di Malaysia mempunyai kebudayaan berbeza, namun wujud beberapa aspek persamaan yang boleh ditemui di kalangan semua kaum, seperti kekeluargaan, adat resam, objek-objek kebendaan dan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, setiap kaum di Malaysia menghormati adat resam yang diwarisi secara turun-temurun. Biar kaya atau miskin, masing-masing berusaha untuk mematuhi adat resam turun-temurun ini. Pepatah Melayu yang menyebut biar mati anak jangan mati adat sebenarnya mempunyai makna yang sama bagi semua kaum di Malaysia. Contohnya, semua kaum mempunyai adat resam yang menekankan pentingnya menghormati orang tua, terutamanya ibu bapa, ada atas jasa dan pengorbanan mereka. Dalam sebarang ucapan dan adat istiadat, orang tua sentiasa memainkan peranan penting dan mereka tidak boleh diketepikan. Bagi semua kaum di Malaysia, ikatan kekeluargaan di kalangan anggota keluarga sangat diutamakan. wujud persamaan antara kaum. Walaupun kebudayaan kaum ini ada kalanya menimbulkan sedikit masalah kerana kurangnya perasaan saling memahami antara satu sama lain. Tetapi mereka bukan sesuatu yang sukar jika setiap kaum bersedia mempelajari, mengetahui dengan lebih mendalam tentang kaum lain. Cara ini membantu untuk memahami lebih baik masyarakat yang bersama menganggotainya. Terima kasih.